Komputer. Rosak start. Komputer itu ada rosak. Mana? Rosak start. Ni. Laki. Okey. Laki rosak start. Oh ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sekali lagi kita bersama-sama dengan Al-Quranul Karim, bersama dengan juzuk-juzuk Al-Quranul Karim. Pada malam ini, iaitu malam yang ke-11, kita berada pada hari ini, iaitu 10 bulan Ramadan Al-Mubarak. 10 hari dah insya-Allah taala, puasa kita, siam kita, qiyam kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, istighfar kita, sedekah kita dan segala amalan yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan sepanjang 10 hari ini, insya-Allah Allah taala akan terima untuk menjadi pahala dan Allah Ta'ala memberatkan dalam timbangan amalan-amalan kita pada hari kiamat, insya-Allah Ta'ala. Mari kita bersama dengan Quran pada juzuk yang sebelah dalam surah At-Taubah, mula pada ayat yang ke-94, iaitu ya'taziruna ilaikum iza raja'tum ilaihim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum, mula situ. Lepas tu Allah Ta'ala mari duk cerita orang-orang Arab. Kita nak mari kenal orang Arab sikit dalam juzuk yang sebelah ni, dalam surah Taubah. Jadi Al-A'rab ni jamak daripada gapo dia yang bukan Arabi. Tu kalau Arabi ni maksud orang-orang Arab. Al-Arab ni A'rabi. A'rabi ni seorang-orang darat panggil. Orang Arab darat. Orang duk di sebelah Badawi lah.
Orang duduk Perak Utara, di wadi-wadi, lembah-lembah, dia menani, dia jauh daripada bandar dia. Jadi kita tengok di sini Islam dia bagi masyarakat Arab dulu kepada dua golongan, dua jenis. Satunya masyarakat yang hidup di bandar-bandar, di kota-kota macam di Madinah ni, mana orang yang hidup dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya satu golongan lagi, iaitu masyarakat yang hidup di darat-darat, duduk di celah-celah bukit, dan kerja dianya menanam, tanam tamak, pokok tamak, tanam sayur-sayuran dan juga pera binatang-binatang ternakan. Dia duk cari air dah lah untuk kemudahan mereka dalam menjalankan kerja kehidupan mereka itu. Jadi orang Arab, A'rabi ni jamak dia Al-A'rab, bahasa Arab ni Al-A'rab, mana orang-orang Arab darat yang ramai banyak. Tu. Mana Al-A'rab wa asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab darat atau Arab lebih keras kekufuran dia, lebih bersangat kufur dia, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi wanifaqa, dan pula sikap munafik, kemunafikan mereka itu lebih teruk daripada orang-orang yang hidup di kota. Di kota, di bandar ni ada juga orang kafir, orang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang di darat lebih teruk lagi. Sebab apa boleh asyaddu kufran wa nifaqa? Karenanya buat dia tu jauh daripada kemajuan ilmu, terutamanya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu apa ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana jauh kehidupan dia, jauh di celah-celah bukit. Ini jadi kita alhamdulillah, kelebihan kita di zaman sekarang ni, walau orang darat di mana saja, duduk di celah bukit mana pun, maka akan sampai ajaran Islam kita, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para pendakwah, para yang ulama-ulama, dan juga orang yang kerja di segi Islam untuk nak baiki masyarakat. Maka zaman sekarang zaman teknologi baru, dan dunia sekarang dunia dunia yang right from dan dia panggil. Dunia yang hanya supaya satu suti dunia, supaya satu kampung saja. Boleh duk pergi mari, boleh duk dengar, boleh duk tahu dalam masa tulah, masa 1 minit tak apa, 1 minit siapa dah berita-berita dan sebagainya. Itu kemajuan yang kita dapat mencapai di zaman kita sekarang. Alhamdulillah, untuk kita dapat banyak-banyak mengenai kepahaman kita tentang agama Islam kita, baik di segi pengajaran maupun di segi hukum hakamnya. Nah, adapun orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia duk jauh, maka payah nak sapa kepada mereka itu, lalu mereka itu jauh dari segi pengajaran Islam. Dan bila dia tidak beriman sungguh-sungguh, sangat terlebih pada orang duduk di bandar-bandar lagi. Ini menunjuk katanya kesan tepat di zaman Nabi. Kesan tepat tu bui sahih dalam dalam memeluk agama Islam, dalam menerima dakwah. Tepat tu mana satu-satu boleh buat kira jugalah. Sebab tu ulama yang buat kira ada setengah katanya, ulama kata orang duduk darat zaman tu, orang Arab ni tak boleh nak jadi imam bagi orang-orang duduk di bandar ni. Walaupun buat dia tu baca pandai, ingat Quran sekalipun, kerana dia buat kira dari segi tepat. Tu tepat duduk darat dengan tepat duduk di bandar, tak super beza jauh. Itu Arab. Buat dia tu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdar, dan lebih sangat patut puak dia tu tak tahu. Kena dah kalau tak tahu pun duduk darat jauh, menyebabkan mereka itu tak sapa dakwah dan tak sapa pengajaran Islam. Di samping itu pula ada setengah wa minal a'rabi man yu'minu billah, bukan semua dak. Ada setengah pada orang-orang Badawi, orang Arab tu beriman dengan Allah wal yaumil akhir. Tu ada. Bukan kata tak ada.
bukan tu semua tiap-tiap orang duk darat nu mereka itu tolak tidak beriman kepada Allah dari kiamat. Ada setengah mereka itu beriman kepada Allah hari kiamat. Wa yattakhizu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul. Buat dia tu memandai apa yang mereka dermakan pada jalan Allah itu sebagai amalan-amalan bukti, amalan-amalan baik yang boleh mendampingkan diri insya-Allah.Aya belanja tu makna dia kuasa kata dia boleh buat kebajikan untuk nak mendekatkan diri dia kepada Allah. Supaya mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Qurbah makna dapin diri, puasa semaya dapin diri, puasa dapin diri pada Allah, belanja harta, sedekah pun dapin diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa salawatir rasul, dan satu jalan untuk mendapat doa daripada rasul. Tu salawat solah ni yang bahasa Arab kata solah ni asal dia pada segi bahasa ni mana ad-doa. As-salatu ad-doa, semaya itu ialah doa. Maka dalam ayat ni kata wasalawatir rasul, maknanya puak dia tu mengharapkan supaya mendapat doa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu orang darat, orang badawi yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tu, hari akhirat tu, sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah akan memasukkan, selagi akan masukkan mereka itu di dalam rahmatnya. Tu rahmatnya makna syurga lah. Dia orang boleh rahmat, orang boleh syurga dah tu. Begitu dalam bulan Ramadan ni kita usaha memperbanyakkan usaha kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Sebab apa? Innallaha ghafurur rahim. Maka Tuhan sudah katanya dia sesungguhnya Allah tu Maha Pengampun. Kalau salah tak apa, minta maaf boleh, Tuhan wi ampun. Lagi pula Rahim, kasih sayang kepada hamba-hamba dia terutama yang berimannya. Mari kita kepada ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Masya Allah, ayat 1 ni Allah Ta'ala dia isytihar perakat. Katanya wassabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu yang mula-mula tu. Siapa dia? Orang dulu mula-mula tu minal muhajirin wal ansar, daripada para muhajirin dan orang-orang ansar. Muhajirin ni orang Mekah yang mana dia tu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka jadi orang mukmin. Kemudian mereka duduk dengan Nabi di Mekah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum, selama 13 tahun duduk di Mekah. Duduk pun susah, kena tindak, kena buat zalim, kena seksa, kena azab. Tu kelebihan dia. Lepas tu kelebihan dia selagi dia tu sanggup nak tinggal kampung halaman, apatah lagi Mekah yang ada padanya Kaabah, Baitullah, tempat tawaf, tempat buat ibadat, tapi mereka sanggup kerana terima perintah Allah Subhanahu wa taala dan suruh terima arahan daripada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan puji fak dia je. Kerana jasa dia, usaha dia, kesungguhan dia, keikhlasan dia, dan pula panggil kesabaran fak dia tu. Maka Tuhan puji kata wassabiqunal awwalun minal muhajirin. Sebut muhajirin dulu di sini kalau mengikut ayat ini mana orang muhajirin lebih afdal daripada orang-orang ansar. Sebab apa yang mari wal ansar, orang yang sokong, memberi pertolongan, bantuan, khidmat kepada orang muhajirin. Orang muhajirin pun besar juga jasa dia. Kerana kata ada dia, orang muhajirin nak pergi ke mana? Nak pergi hijrah pergi ke mana?
Tapi Nabi arah suruh pergi kepada Madinah. Sebab apa pergi Madinah? Kerana ada di situ orang-orang yang dinamakan Ansar. Supaya Nabi arah sahabat dia mula-mula yang kena tindah di Mekah pergi kepada Habasyah. Kerana Nabi kata di sana ada seorang raja yang adil, tapi dia bukan orang Islam. Tu dengan sebab adil tu boleh tupai. Nah, abang tu ajaran Islam kita ajaran adil. Orang-orang yang bukan Islam kalau nak keadilan, maka marilah masuk dalam agama Islam kita ni. Kerana agama Islam kita agama adil. Maka Nabi yang suka kepada keadilan. Tapi di Madinah ni bukan masalah adil, masalah ada orang Islam, orang beriman yang mereka itu sanggup nak bantu, nak tolong. Tu nak curah memberi perlindungan kepada orang-orang muhajirin yang mari pada Mekah dengan susah payah, penat letih, yang tidak bawa sebagai harta benda untuk kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Lillahi wa li rasulih, kerana Allah dan kerana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallazina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut mereka itu dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Tuhan redha pada mereka. Tuhan praktek. Tuhan isytihad, kata Tuhan dia redha mereka itu. Redha ni Tuhan redha Allah. Nak gapo pun Tuhan wi. Tu. Kadang-kadang tak ada kena nak apa, Tuhan sedia selalu dah. Cedek untuk khah pada mereka itu dengan sebab Tuhan redha. Kalau bahasa kita puas hati lah. Puas hati, senang hati, setuju molek. Tu. Waradu'an. Jadi panggil sama-sama. Tuhan redha, pak dia pun redha Tuhan juga. Dengan sebab pak dia redha pada Allah, Allah redha pada dia. Kita kena ada sifat redha dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita. Kena ada redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita duk jenjang, duk tegah semua dalam kita baca azkar nabawiyah kita pagi-pagi dan petang-petangnya, iaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kita dak jenjang dah tu, tapi kita khabar kedak tak tahulah, kata kita royak kepada Tuhan, kata kita redha dah pada Allah sebagai Tuhan kita. Insya-Allah Tuhan radhiyallahu anna, insya-Allah Tuhan akan redha, meredha akan kita insya-Allah taala. Tak cukup dengan redha saja, atau bila redha wa'adalahum jannatin tajri tahtihal anhar khalidina fiha, dan Allah sediakan untuk mereka itu as-sabiqunal awwalun tu, wallazina tabauhum bi ihsan tu. Orang ikut mereka itu kata setengahnya dia as-sabiqun awwalun ni makna beberapa orang hak mula-mula masuk Islam tu macam Abu Bakar, masuk Siti Khadijah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk pia lagi masuk Zaid hamba, masuk Ali bin Abi Talib. Orang ni hak mula-mula awal-awal orang masuk Islam dulu lagi. Tu wallazina tabauhum bi ihsani, orang-orang muhajirin juga, ansar juga, tapi bukan tak ada dulu dak masuk Islam dia, ada juga, bukan semua masuk Islam awal. Tu orang Tuhan hidayah, dia boleh dulu, maka dia mendapat kelebihan pendahuluan dia tu. Masya-Allah, kita sepatutnya juga masalah dulu dari segi kebaikan ni kita kena tiru Abu Bakar, tiru orang perempuan, tirulah Siti Khadijah. Sebab apa dia dulu terima Islam di kalangan orang perempuan. Orang mulia macam Abu Bakar, orang jadi hamba macam Zaid, orang jadi pemuda macam Ali bin Abi Talib. Kena ada tiap-tiap pekat orang buat dulu kebaikannya. Masalah dulu ni kita boleh royak kepada pak kita, katanya kalau kita mai sembahyang Jumaat kita nak jadi as-sabiqunal awwalun, walaupun bukan kita daripada muhajirin dan ansar, kita mari widan dengan saf pertama.
Dan mari sah pertama pula dengan takbir pertama dengan email. Itu panggil awalun. Tu hak lebih. Malaikat duk mari wis selawat, duk minta ampun untuk kita. Malaikat duk tolong kita, bukan kita saja dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengampunkan dosa-dosa kita. Malaikat duk tolong kita tak khabar dan tak nampak. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang dia jadi malaikat untuk tolong orang-orang yang buat baik, terutama as-sabiqunal awwalun dari segi amalan-amalan lain walaupun tidak hijrah, walaupun bukan ansar. Dan kita kena ingat kata kita kena jadi ansar juga, kita kena tiru puak-puak Islam di Madinah. Dia tu khidmat dia tinggi. Tu harta dia bagi sama-sama kepada muhajirin, orang tak ada dia beri. Tak ada rumah, tempat duduk, tempat tidur, tak ada duit, tak ada harta untuk nak makan minum, nak menega ke apa dia beri. Tu. Sebab tu mereka itu jadi contoh yang baik. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu tu ikut sunnah aku dan ikut akan sunnah para khulafa, khalifah yang mendapat petunjuk. Lagi pula mereka itu cerdik pandai, bijak, lurus perjalanan mereka itu. Itu pada khulafa rasyidin, di antara orang sabiqun awwalun juga. Mari kita tengok dia tu, Tuhan sedia syurga-syurga, kebun-kebun yang berlari di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Masya-Allah. Duduk dalam itu abada. Kalau khalidi saja tak cukup, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Boleh ada kekal ada masa. Orang duduk lama, macam duduk Mekah lama, duduk Mekah kekal Mekah, tapi ya kelik juga. Kelik Jawi panggil. Hak ni abada, selama-lamanya tak ada dah. Tak ada cangkak dah. Duduk semua tak ada. Tak ada tubik dah daripada syurga yang Tuhan sedia pada mereka itu. Zalikal fawzul azim. Demikian itu adalah kejayaan besar. Kita mari tengok pula kepada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, katanya ada sebahagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada dengan Nabi, jadi bersama Nabi, duduk di negeri sama Nabi, negeri Madinah, negeri Islam, tapi puak dia tu ambil jalan pasal lain. Tak ada jalan pasal email yang benar sungguh, cuci bersih sungguh. Dia tu ada sesuatu dalam hati dia yang kita panggil orang munafik. Na'udzubillahi minan nifaq. Takutlah kita daripada jadi orang munafik. Sebab dia usaha nak tak serupa dengan Nabi. Kalau Nabi pergi perang, dia pergi juga, lepas tu dia kelik. Kalau Nabi dan orang-orang Islam semaya Jumaat, dia pun semaya Jumaat juga. Tapi dia semaya kusala, malah-malah, pasal malah-malah. Pasal nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Pasal sedikitnya zikir sebut Allah. Wala yazkurun Allah illa qalila, itu sifat dia. Lepas tu ayat dalam surah Taubah ayat 17 ni, perkara yang dia buat menyalahi hak Nabi kehendaknya, iaitu dia pergi bina masjid. Nabi tu bina dah masjid Quba. Masjid Quba tu mula-mula awal-awal masjid ussisa 'ala taqwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Awal-awal masjid yang diasas atas takwa pada mula-mula hari lagi Nabi sapa di Madinah. Hak itulah hak berhak untuk Nabi nak dirikan ibadat dan semaya dan sebagainya dalam masjid tu. Tapi orang-orang munafik ni dia bina ke apa? Wallazina ittakhazu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Allah, takutnya kita munafik. Bina masjid untuk tujuan lain. Lalu itulah Allah Ta'ala letak nama kata masjid dirar. Masjid yang wimdarat. Masjid antrai, masjid yang bahaya, masjid yang menyakiti kepada orang,
masjid tujuannya kufran, mari pada kufur. Tu kerana asalnya masjid ini asalnya tanah daripada orang-orang Nasrani dulu. Abu Amir, kemudian itu dia benci pada Islam, dia sentiasa perang lawan Islam. Tapi pun orang munafik ni dia suka menang apa pasal orang kafir pasal itu tu, kerana dia panggil saing dia, puak dia, golongan dia, parti dia. Nak ambil orang Islam hak sejati, mari nak lawan dengan Nabi, tak leh je kena ambil puak-puak apa sentu. Mari dia buat bina masjid diraran, tujuan nak pecah belah antara orang mukmin. Ini panggil gerak ke, satu gerak ke nah, satu kelum yang duk wang pen. Tu nak pecah umat Islam. Tu. Lepas tu buat dia pandai buat dia padah Nabi mari semaya. Pada Nabi mari semaya, katalah masjid kami ni, kami buat ni supaya kita pakat-pakat mari mari orang lain panggil mari rati, orang lain wasa nak mari rati. Tapi Nabi dia tahu. Nabi tahu pun kerana Jibril alaihissalam melalui Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan perintah supaya jangan semaya. Kerana masjid dirat, semaya masjid apa? Masjid Quba yang dibina atas takwa. Takwa, takut pada Allah, takwa ingat pada Allah, takwa berimej kepada Allah. Hak nun tak ada berimej, imej lolok tipu-tipu gitu saja. Itu nak ayat kata orang munafik ambil peranan yang gitu hebat besar nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada dengan dia Tuhan kata fi nari jahannam man assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fa anhara bihi fi nari jahannam. Akan runtuh rumah-rumah yang mereka bina masjid itu, akan runtuh dengan membangunkan dalam api neraka. Ya tak lama dah bakar agak utuh habislah. Itu dia daripada surah At-Taubah. Maka dalam surah Taubah yang kita boleh ambil pengajaran lagi, iaitu ayat yang terakhir sekali, kita mari tengok ayat 128 sebelum akhir. Akhirnya 129. Tapi kita nak tengok di sini ambil pengajaran dan untuk kita tadabbur, iaitu Allah Subhanahu wa taala ijtihad wa bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang sangat kasih cinta kepada umatnya, saya selalu bimbang kepada umat dia, takut umat dia susah, takut umat dia tak masuk syurga, takut umat dia payah nak buat kerja-kerja apa yang Tuhan perintah di atas dunia ni. Lalu Allah Taala royak sifat-sifat Nabi di sini, iaitunya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Laqad, sesungguhnya. Benar sungguh, sejati sungguh, iaitu ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul. Dia tak sebut kata Muhammad, seorang rasul. Kita nak kenal, kita kena ngajilah, ngaji sunnah dia, ngaji sejarah dia, iaitu dari golongan kamu sendiri, daripada manusia sendiri, bukan daripada malaikat, bukan daripada jin dak, daripada jenis manusia lah. Nak supaya mudah nak tiru, mudah nak ikut, mudah nak ambil contoh. Bila dia buat satu-satu contoh yang molek, kita nak tiru supaya dia duk royak pada sahabat dia lah, wasallu kama raaitumuni usalli. Maka sahabat-sahabat dia tengok Nabi duk buat, kerana dia manusia, boleh duk bergaul dengan sesama manusia. Kalau mereka ni payah, kadang tak nampak, kadang-kadang nampak, tak makan, tak minum, tak buanak, tak beristeri dan sebagainya. Tu
azizun alaihi, yang menjadi sangat berat kepadanya sebagai kesusahan ma'anitum, kesusahan ditanggung oleh kamu. Puasa berat atas dia, tapi tak apalah dia sanggup pikul. Walau berat secara mana pun, puasa berat hati dia tu puasa susah lah. Kerana apa yang ditanggung, dihadapi oleh kamu, hei umat Islam. Tengok Nabi kamu tu, betapa tingginya kasih belah dia kepada umat dia. Dia ada ayat banyak-banyak kali macam semaya tarawih ni, semaya qiyamul Ramadan. Nabi tu ambil berapa malam, 3 malam, setengah atau 4 malam. Bila dia tengok sahabat-sahabat dia, malam mula-mula tak ada ramai lagi, malam kedua kau penambah, malam ketiga tak muat masjid. Lalu dia tu tak kelak masuk rumah dia, tak tubik daripada masjid untuk nak semaya qiyamul Ramadan. Bila subuh dia tubik mari wayak kepada sahabat-sahabat dia, katanya, ya aku tak keluar semalam tu, tak sambung semaya qiyamul Ramadan tu adalah kerana aku takut bimbang Tuhan fardu atas kamu, maka dia memberatkan kamu. Allahu Akbar, Masya Allah. Nabi kita hati dia sangat lembut, raqiqan, sangat lembut, rafiqan, sangat lemah lembut hati dia, kasih sayang kepada sahabat-sahabat dia dan umat dia, Masya Allah. Kalau Tuhan fardu semaya tarawih atas semaya qiyamul Ramadan, kita nak buat lagu mana, susah wasa hati. Bab sehari kita puasa dah, kita tidak makan tak minum, malam tu kena semaya pula, wajib nak pula. Kalau Nabi tu tak ada bersifat dengan azizun, lepas tu apa, raufur rahim, tentu kita tu berat. Berkali tak ada orang nak semaya mana, 5 waktu pun teruk-teruk dah. Tu kadang-kadang bergadas setengah waktu, terutama waktu tengah-tengah ada sedap tidur ke, tu pakai tinggal selalu dah. Tak ada tu. Tu setengah hari makan sawah awal tidur, maya subuh nyerah galik molek kerana perut kenyit. Tinggal lagi semaya subuh tinggal 4. Hak 5 tinggal 4. Allah. Ni kalaulah Nabi dak bimbang gitu, Tuhan fardu atas kita umat Islam ni, sama ada 11, sama ada 13, sama ada 20 gapo, dia nak sanggup duduk diri nak semaya qiyamul Ramadan, sudah tentu tidak ada orang sanggup. Maka alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Oleh itu mari kita banyak selawat atas dia, minta Tuhan beri rahmat kepada dia dengan sebanyak-banyaknya. Alaikum, harisun alaikum, dia sangat gapo tu, sangat loba ingin kebaikan padamu, nak cari benda baik saja nak beri pada umat dia. Bil mu'minina raufur rahim, hak ni cerak molek-molek, menumpahkan perasaan belah serta kasih sayang kepada umat-umat, kepada orang-orang beriman. Allah, orang beriman nombor 1 ya kasih. Orang kafir kasih juga, tapi kasih nak beri beriman. Supaya mereka beriman. Adapun kasih pada orang mukmin ni, dia minta supaya Tuhan tu supaya dia boleh syafaat tolong orang-orang mukmin supaya mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mari kepada surah Yunus. Malam ni kita akan dengar dalam juzuk yang ke-11 ni, setengah daripada ayat-ayat dalam surah tu Yunus. Tu surah tu Yunus ni dia ada sebanyak berapa? Sebanyak 9 semua dah, 19. Tu. Lepas tu kita boleh dengar setengah lah insya-Allah taala. Yunus berkali kita biasa dengar, berkali Yunus ni sebab ada setengah-setengah orang kita nama Yunus pun ada. Surah ni diturun di Mekah. Ayat dia 19 ayat. Dinamakan Yunus sebab diperihalkan, diriwayat cerita Nabi Yunus, rasul Nabi dan rasul dia. Disebut pada ayat 98 ada perkataan Yunus ayat 98. Jadi kita nak ayat di sini katanya dalam surah ni ada masalah tauhid, Tuhan ayat tauhid. Lepas tu Tuhan ayat tentang syirik,
Tu nak hapus syirik. Tak say we ada syirik. Bila ada tauhid jangan we ada syirik. We tauhid sungguh tu. Tu tauhid suci bersih molek. Tauhid yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang tak campur dengan syirik. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat tu mai pakai dalam pegangnya kita dan ibadat kita insya-Allah taala. Jadi Allah Taala bagi cerita Nabi Yunus ni supaya Nabi kita tahu bagaimana dia menghadapi kesusahan dalam dakwah dia kepada kaum dia. Nabi Yunus ni dia dihantar oleh Allah. Tuhan hantar dia, bangkit dia kepada suatu kaum di negeri Iraq. Di negeri Iraq, satu kampung. Kampung tu ada orang lebih banyak, lebih kurangnya 1,000 lebih. Ramadah tu masa tu. 1,000 orang Ramadah. Tuhan pilih khas tempat dia, iaitu di satu kampung di negeri Iraq, supaya mereka itu dakwah, ajak mereka pada Islam. Maka Yunus ni, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, dia tu dakwah, seru, ajak selama 33 tahun masa dia. Banyak dah tu. Kalau Nabi Nuh tu panggil 950 tahun. Dakwah ni 33 tahun. Dakwah tak asyik terima, degil, kerahnya, drakanya, lawanya, menetanya, macam-macam. Ni panggil sunnatullah lah di mana-mana saja dalam masyarakat kita sepatut juga. Ada duk lawai. Duk lawai adol ni, duk lawai dia tengah-tengah lawai. Lawai hak masjid, lawai hak halal, lawai gapo macam-macam ada. Na'udzubillahi min zalik. Allah mahdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka kerana mereka itu adalah kaum puak golongan yang tidak reti, tidak faham, tak tahu hakikat Islam, hakikat tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala dia tak kenal molek, tak kenal diri dia dan tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Tuhan hidayah. Jadi Yunus ni bila dia dakwah kaum dia tu tolak, mereka 2 orang, setengah ayat atas 2 orang saja hak terima masuk beriman dengan dia. Orang lain tu tak sah belaka. Ratus-ratus ribu orang tu maka tolak belaka, nak duduk oleh kufur. Tu. Lepas tu Nabi Nuh pun duk royak katanya, bila kamu tak sah timur ajaran Allah, kamu kufur dengan Allah, kufur Allah, kufur nikmat-nikmat dia, Tuhan beri, Tuhan jadi dia, Tuhan turun dia, Tuhan gapo semua, Tuhan beri rezeki pada dia, maka Tuhan nak turun bala. Tu bila royak Tuhan nak turun balanya bawa dia taubat belaka. Taubat belaka. Kan taubat belaka tak salah. Tu. Lepas tu Nabi Nuh ni dia mecok sikit. Dia mecok. Dia tak suka, tak kenal pada kaum dia kerana dia kerah, kaum dia kerah. Dia pun rasa tak sah dah. Perik dah. Tu perik. Bukan dia tak marah pada Tuhan tak. Dia marah pada kaum dia. Dia perik dengan kaum dia, bukan perik dengan Tuhan dah. Pia-pia perik dengan Tuhan ni panggil tak leh, salah, tak kena dalam agama. Kalau ayat kata muradiban tu, makna marah tu, makna marah pada kaum dia. Lalu dia tu nak tubik dah, tak seduk di negeri tu. Tu. Maka dia lari pergi patah. Bila tu ada perahu mari, dia pun naik perahu tu. Bila sampai tengah mari, gelombang ombak kuatnya, perahu nak balik. Lepas tu puak-puak duduk atas perahu, orang naik penupai perahu kapal tu, dia kata, bangkali ada orang salah ni, orang salah dalam perahu kita, kapal kita ni. Tu. Lepas tu bakal duduk dia belakang, orang salah kena tubik seorang, kena tubik, jangan duduk jepuk undi. Tu. Lalu jepuk undi kena kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus jepuk pertama dia, tubik dia, kata kena tubik pada perahu ni. Tu. Lepas tu dia sayang belakang lah, dia kenal kata Nabi Yunus ni Nabi baik, orang baik. Kata tak apa, kita jemput kali kedua pula, kena Nabi Yunus juga.
Pok dia saya lagi. Kena duduk dalam perahu ni, jangan ada tu. Jangan pergi. Kali 3 kena juga. Tu. Bila kena, dia pun minta nak tubik dah lah. Kerana bagai nak ra'i orang ramai tu. Orang ramai nak selamat perahu dia tak sewi kena gelombang takut terkelar lah. Dia pun tujung dalam laut. Bukan nak bunuh dia tak, nak selamat nak kaum dia tu. Lalu Tuhan hantar ikan mari. Ikan besar mari telan dia. Tu cerita dia. Cerita dia dalam surah lain dah. Tak silap dalam surah Safat royak Nabi Yunus alaihissalam. Itu lebih kurangnya kita dapat katanya dalam surah apa? Surah Yunus ni mana cerita Nabi Yunus. Kemudian kita tengok pula di sini katanya dalam ayat yang ke dalam surah Yunus ni mula dengan alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra tu makna huruf-huruf potong tu Allah Taala sajalah yang mengetahui maksud dianya. Demikian itulah ayat-ayat dalam surah Yunus ni al-kitab, ayat-ayat kitabil hakim, iaitu Quran lah. Kitab sini Quran. Quran itu bersifat dengan hakim. Quran itu bersifat dengan karim. Quran itu bersifat dengan majid. Hak ni hakim. Gapo mana hakim? Iaitu Quran kitab-kitab yang Quran yang mengandungi hikmah-hikmah. Hikmah ni ajaran yang betul, kena molek, lepas tu ada kebenaran, lepas tu teguh pula, kukuh. Tak boleh nak ubah. Tu tak boleh nak ubah, nak baiki, nak tambah, nak kurang, tak boleh dah Quran ni. Kerana Quran ni kalamullah, bukan hak manusia dak. Tu. Lepas tu dalam ayat ni juga ada disebutkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ayat katanya ada mereka itu orang-orang yang la yarjuna liqa'ina allazina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ini orang kafir lah. Kafir tak harap atau nak jumpa Tuhan, dia tak kenal Tuhan. Lepas tu dia rasa suka, kena dah setuju dah hidup atas dunia, cuma boleh nak hidup lama-lama lah. Rasa tenang molek. Lepas tu dia tu lupa lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan tanda-tanda kebesarannya. Orang macam ni ma'wahumun nar, tempat duduk mereka itu neraka. Sebab apa? Bima kanu yaksibun, sebab usaha mereka itu di atas dunia ini. Walaupun Tuhan sebut orang kafir bukan orang Islam, tapi ingat kepada kita supaya jangan kita tu supaya dengan fangan dia, iaitu wasa nak duduk dunia, wasa nak tinggal akhirat, tak seberdali langsung kepada akhirat, tak ada wasa nak buat akhirat, tak ada wasa nak sedia diri untuk pergi pada akhirat. Mari bulan Ramadan dah pun Tuhan tak apa lagi dosa. Allah na'udzubillah min zalik. Tanda kata dia tak si akhirat tu kerana Tuhan tak ampun dosa dia, kerana dia tidak buat apa-apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada beribadat dalam Ramadan sama ada siam, qiyam, baca Quran dan sebagainya. Lepas tu pula ada disebut dalam surah tu apa ni Yunus surah Yunus ada sebut masalahnya orang-orang kafir tu dia minta nak tukar Quran ni, tafsir Quran ni. Tu duduk dalam ayat mana yang nanti kita tengok sikit insya-Allah taala. Dia kata tukarlah ambil Quran hak lain, tafsir Quran ni. Tu jadi pelik juga. Tu padahalnya Quran tu sebut sini kata ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Allahu akbar, masya-Allah. Hei manusia, telah datang kepada kamu oleh pengajaran daripada Tuhan kamu
Lepas tu wa syifaa'un lima fis sudur. Ada penawar. Nah, penawar yang boleh menyembuh penyakit-penyakit dalam kita, batin kita tu. Penyakit batin ni lebih bahaya penyakit zahir lagi. Penyakit batin ni iaitu penyakit kufur, syirik, nifak, riya, tu bahaya belaka. Tu. Kadang-kadang kita tak nampak, kita tak rasa kerana hidup dalam, dia kena seperong tengok pun tak nampak juga. Tapi Quran ni bila dia mari dia boleh ubat kita. Ubat pada penyakit raib, penyakit apa? Ragu-ragu. Tuhan ada sungguh kedak ni, Tuhan tak nampak ni. Tu. Maka Quran dia ajar. Kata Tuhan ada walaupun tak nampak. Tu. Itu di antara contohnya orang. Wahudan petunjuk dan rahmatun lil mukminin wa rahmatul lil mukminin, dan menjadi rahmat kepada orang-orang beriman. Alhamdulillah kita dalam bulan Ramadan kita bersama dengan mau'izatul Quran. Kita bersama dengan syifa' penawar daripada Quran. Kita bersama dengan hudan hidayat daripada Quran, dan kita bersama dengan rahmat. Rahmatan lil mukminin, bagi orang-orang mukmin. Alhamdulillah. Begitu kita kena banyakkan baca Quran, selalu bersama dengan Al-Quran. Insya-Allah taala mudah-mudahan kita diberi apa yang Tuhan royak kelebihan dan sifat-sifat Quran dia tu. Nampaknya masa pun sudah sampai. Kita mada dengan apa yang kita dapat dengar tadi, supaya kita dapat tadabbur insya-Allah taala akan ayat-ayat yang akan dibaca oleh imam, atau kita dapat dengar tadi daripada juzuk 9 untuk kita faham beberapa perkara yang diajar, yang diperman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pula yang diisytihar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surah At-Taubah dan juga surah Yunus insya-Allah taala. Qadani sahaja hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri lillahi innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isytihar sekiranya ini isytihar bahwasanya hari Sabtu ni di majlis ilmi di Masjid Ibadur Rahman kita nak wuti ngajar di masjid. Tak kena mari dah. Hari Sabtu ni tak kena mari, qada dengar di rumah pada masa tulah jugalah, masa jam pukul 10 sampai jam pukul 12. Lebih kurang itulah insya-Allah taala, kerana kita nak mengelak daripada jangkit penyakit virus Covid ni. Tu. Insya-Allah kalau nak duduk masjid mana-mana tak apa, di rumah bawa radio ke atau bawa telefon ke, atau di rumah pun tak apa. Tengok TV ke, ta'awun, atau Islam Nara ke, ada macam-macam lah. Kita siaran cara langsung melalui online insya-Allah taala. Sekali lagi beritahu katanya hari Sabtu ni majlis ilmi di Masjid Ibadur Rahman, tidak ada mengaji di masjid. Ngaji di tempat masing-masing, rumah masing-masing melalui siaran langsung. Jam sama iaitu pukul 10 sampai pukul 12. Maka ikutilah melalui TV dan juga radio dan juga Facebook insya-Allah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.